Projek Julangan Tita Graduan Bersepadu yang terletak di Jalan Bunga Teratai, Kampung Jaya Setia, Perpindahan Berakas memulakan perkhidmatannya hari ini. Projek dihasrat dapat menghasilkan graduan yang berdikari, seterusnya membina masyarakat mandiri bagi mengharungi pelbagai cabaran revolusi industri keempat. Pagi tadi berlangsung majlis doa selamat dan kesyukuran bagi memulakan perkhidmatan projek berkenaan. Bersyukur kita kehadirat Allah. Majlis yang berlangsung di ruang sajian graduan ini dihadiri oleh Menteri-Menteri Kabinet. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Muhammad Ikhwan bin Mahni alias Azizan, wakil graduan dari desainer graduan, dan disusuli dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Muhammad Haznawi bin Abu Bakar, wakil graduan dari sajian graduan. Dalam ucapan wakil graduan oleh Dayang Dr. Siti Nurasidah binti Haji Zahiri, wakil graduan dari sajian graduan berkata, matlamat graduan bersepadu adalah untuk membekalkan para graduan dengan nilai kemahiran dan pengetahuan sebanding dengan kelulusan mereka. Ini adalah bertepatan dengan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju, selaras dengan wawasan negara 2035 dengan rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya, rakyat mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi dan ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan. Kami rasa bersyukur kerana diberikan peluang dan kepercayaan untuk menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan dalam menyahut dan menjulang titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam melihat para belia di negara ini sebagai ejen perubahan dan seterusnya pengusaha yang berjaya serta tidak bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Laungan selawat dibacakan oleh Awangku Muhammad Safwan alias Awangku Hazwan bin Pengiran Razak, wakil graduan dari Pasaria Graduan, yang diikuti dengan bacaan doa selamat oleh Awang Muhammad Hadiuddin bin Haji Jali, wakil graduan dari sajian graduan. Mujibu da'was wa khususan Hazrat Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Graduan bersepadu Sendirian Berhan mempunyai 5 buah anak syarikat dalam bidang berlainan, dikendalikan oleh 53 graduan tempatan. Anak-anak syarikat tersebut ialah Sajian Graduan, Pasaria Graduan, Desainer Graduan, Pustaka Graduan dan Twitter Graduan. Pasaria Graduan yang diungkayahkan sepenuhnya oleh graduan-graduan tempatan dari pelbagai latar belakang pendidikan ini menawarkan barangan keperluan harian dari bahan-bahan kering dan basah yang berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan pemakanan. Desainer Graduan merupakan salah sebuah anak syarikat di bawah naungan graduan bersepadu yang berkhidmat sebagai butik dan kedai jahit. Diungkapkan oleh 5 graduan dari pelbagai latar belakang dengan bimbingan lembaga pengarah dan dilatih oleh syarikat ternama dalam bidang desain dan seni jahit. Sementara itu, pustaka graduan dijalankan oleh graduan yang mempunyai latar belakang yang berbeza, iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Kolej Perdagangan Laksmana. 11 tenaga pengajar dari pelbagai jurusan dan universiti dari luar dan dalam negeri pula mengendalikan Twitter Graduan. Tenaga pengajar Twitter Graduan ini dilatih secara komprehensif oleh pensyarah-pensyarah dari Institut Pendidikan Sultan Hasnal Bolkiah UBD yang diperkenalkan kepada teori pembelajaran yang sesuai selaras dengan piawaian Brunei Teacher Standard. Graduan bersepadu Sendirian Berhan ditubuhkan sebagai usaha dan inisiatif yang julung kalinya diungkayahkan bagi memberi peluang kepada para graduan daripada pelbagai latar belakang akademik untuk berkhidmat kepada masyarakat melalui bidang keusahawanan atau perniagaan.
Sementara itu, projek Julangan Titah Graduan Bersepadu iaitu inisiatif yang diungkahkan oleh Pejabat Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mendedahkan para graduan dengan pelbagai aktiviti perniagaan seperti dalam bidang restoran, pasaraya dan juga butik yang mengetengahkan kraf tangan Brunei termasuk batik dan tenunan Brunei. Melalui projek tersebut, ia memperlihatkan para graduan pada masa ini bukan sahaja berani tetapi berkemampuan untuk memberikan sumbangan kepada negara. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa ditemu bual oleh RTB. Saya begitu kagum dengan sambutan daripada graduan yang terlibat dalam ataupun mengambil peluang daripada inisiatif ini. Mudah-mudahan banyak lagi graduan yang akan tampil untuk mengambil faedah daripada inisiatif berkenaan. Dan mudah-mudahan juga terlibat masa ini akan terus bergiat dalam bidang perniagaan, sama ada membuka perniagaan sendiri ataupun memulakan perniagaan yang mana saya kira boleh menjana ekonomi negara dan juga akan mengurangkan kadar pengangguran di Brunei Darussalam. Ini menunjukkan kemajuan para belia kita untuk terus maju ke hadapan. Dan kita bersyukur bahawa para graduan kita tidak takut sebenarnya. Artinya tidak takut untuk gagal, lebih berani untuk maju. Ini adalah perkara yang positif yang perlu kita ambil kira. Dan dalam masa yang sama juga kita bersyukur bahawa Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia telah memberikan peluang-peluang ini kepada para graduan kita ni untuk menceburi dalam bidang perniagaan seperti mana yang kita saksikan. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, satu kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 dengan kes yang sembuh seramai 141. 396 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini dan 5,560 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 274 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 54,630. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bagi orang ramai yang ingin mendapatkan ujian saringan SARS-CoV-2 swab, terutama sekali mereka yang ingin membuat perjalanan ke luar negeri, hendaklah menjalankan ujian saringan SARS-CoV-2 sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari sebelum tarikh penerbangan mereka tertakluk kepada syarat-syarat negara yang akan dituju. Hasil ujian berkenaan akan mengambil masa dan orang ramai hendaklah bersabar untuk mendapatkan keputusan mereka. Orang ramai yang ingin mendapatkan ujian SARS-CoV-2 swab bagi perjalanan ke luar negeri boleh mendapatkan di lokasi yang telah ditetapkan. Pusat Kesihatan Brakas beroperasi hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 2 petang hingga 4 petang. Pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, waktu beroperasi dari pukul 2 petang hingga 5.30 minit petang. Sementara di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Soleha beroperasi setiap hari kecuali hari kelepasan awam. Waktu beroperasi bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei digesa menyediakan barisan kepimpinan yang mampu menangani cabaran dalam dunia pendidikan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri membuat seranan tersebut yang bahannya antara yang dimuatkan selepas petikan titah ini.
Dunia pendidikan tidak terlepas daripada menghadapi perubahan dan cabaran, termasuklah cabaran bagi membekalkan pengetahuan dan kemahiran yang relevan bagi masa depan pelajar-pelajar, masa depan yang akan terus berubah dan tidak dapat diramal, bahkan cabaran untuk mensejajarkan pendidikan dengan alam pekerjaan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berkata, Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei perlu menyediakan barisan kepimpinan yang mampu untuk menterjemahkan cabaran-cabaran ini kepada pelan-pelan tindakan ataupun melukis berbagai senario masa depan dengan menyediakan pelan-pelan strategi untuk mencapainya. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong berucap semasa majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB ke-70 pagi tadi. Ianya diadakan di Dewan Sekolah PGGMB Sungai Akar, Jalan Kebangsaan Lama. Adalah perlu bagi barisan kepimpinan hari ini meneroka beberapa inisiatif untuk membawa generasi muda ini sebagai pemimpin pelapis kepada persekutuan ini dan memberikan mereka peluang dan ruang untuk mengembangkan daya kreatif mereka, melaksanakan rancangan-rancangan yang boleh menarik minat rakan-rakan seangkatan mereka ke dalam persekutuan ini. Melihat kepada penglibatan belia-belia dalam berbagai bidang kegiatan di negara ini, saya merasa yakin bahawa para guru yang terdiri dari graduan dan belia, jika diberikan peluang dan insentif, akan mampu mengembangkan idea-idea mereka, bukan saja menjurus kepada meningkatkan kualiti pendidikan, malah juga mengkayakan rancangan-rancangan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan para ahli PGGMB dan masyarakat di negara ini. Mesyuarat dipengerusikan oleh Haji Yusof bin Haji Muhammad yang dipertua Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB. Antara agenda mesyuarat termasuk pembentangan laporan tahunan dan laporan kunci kira-kira. PGGMB kini berusia 81 tahun, ditubuhkan pada 1939 sebagai sebuah persekutuan kebajikan dan profesional mempunyai hampir 3,000 ahli. Dalam mengendalikan urus tadbir yang terbaik. Pameran lukisan The Flowing Ancient River karya 4 dekad pelukis tempatan diteruskan untuk hari kedua hari ini dengan demonstrasi lukisan secara langsung oleh Pengiran Abdul Wahab Hassan Al-Abbas di Bangunan Kedutaan Republik Turki di Kampung Manggis 1. Hadir menyaksikan Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Agun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara Brunei Darussalam. Lukisan berbentuk abstrak yang dihasilkan menggunakan akrilik berunsurkan kehidupan di negara Brunei Darussalam yang digabungkan bersama Masjid Biru, iaitu salah sebuah trademark negara Turki. Sesi penghasilan lukisan secara langsung turut memberikan pengetahuan teknik-teknik penghasilan lukisan abstrak. Bergiat selama lebih dari 40 tahun dalam bidang lukisan, Pengiran Abdul Wahab Hassan Al-Abbas berkata terdapatnya beberapa keistimewaan yang ada pada lukisan abstrak. Menurutnya, para pelukis perlu memahami arus perubahan dan mengikut trend dalam demand untuk menembusi pasaran lukisan tersebut. Majlis Perundingan Kampung Tanjung Maya Daerah Tutong dengan kerjasama KO Pertama hari ini menganjurkan Hari Keluarga 2020. Acara kendalian Biro Wanita MPK Tanjung Maya itu berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Berkenaan dan Bangunan KO Pertama. Peresmiannya yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Tanjung Maya dan pemangku penghulu Mukim Pekan Tutong, diikuti dengan aktiviti berjalan kaki sejauh 2 km. Antara lain, sambutan Hari Keluarga ini diadakan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan dan menyatu padukan penduduk Mukim Tanjung Maya di samping mewujudkan semangat kerjasama ketika melaksanakan kerja berkumpulan. Terdahulu diadakan pelepasan bagi 20 peserta aktiviti kayuhan basikal sejauh 50 km yang bermula dan berakhir di Dewan Kemasyarakatan Kampung Tanjung Maya.
Sambutan dimeriahkan lagi dengan pelbagai aktiviti seperti senam robing, mini sukan ria serta beraneka jualan makanan dan minuman. Juga hadir Awang Haji Ishaq bin Haji Abdul Manaf, pemangku Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau. Sebagai salah satu usaha berterusan bagi mempelbagaikan lagi produk-produk yang dihasilkan oleh Majlis-Majlis Perundingan Kampung, pagi tadi berlangsungnya Majlis Perasmian Kedai Jahit 1K1P, Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di ruangan Kedai Dewan Kemasyarakatan Mukim Mentiri di Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Fairuz binti Haji Zulkifli, isteri Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Kedai Jahit 1K1P ini dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau Mukim Mentiri yang terdiri daripada peserta-peserta yang telah menjalani dan menamatkan latihan kelas jahitan pakaian yang dilaksanakan oleh Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan BKP Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau Mukim Mentiri. Terdahulu diadakan majlis penyampaian sijil kepada 16 orang peserta kelas jahitan. Juga hadir yang berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga Ketua Kampung Masjid Lama Pekan Muara, Sabun dan Pelumpong Zon 2 dan Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sempena Hari Kedamaian Sedunia tahun 2020, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan aktiviti senam robik dan berjalan kaki Walk for Peace. Aktiviti berlangsung di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Acara bermula dengan senam robik dan diikuti pelancaran acara berjalan kaki Walk for Peace yang dirasmikan oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Acara berjalan kaki menyusuri dermaga diraja Bandar Seri Begawan disertai oleh kira-kira 100 ahli Persatuan Pandu Puteri. Juga hadir Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Sempena cuti persekolahan pada bulan September ini, pelbagai aktiviti diadakan di Jerudong Park Playground, anjuran Jerudong Park Country Club Sendirian Berhad. Antara aktiviti yang menarik dan menjadi tumpuan sepanjang cuti persekolahan adalah Movie Night yang diadakan pada setiap hari Sabtu. Para pengunjung berpeluang untuk menonton filem di kawasan lapang Jerudong Park Colonnade sambil menikmati jualan makanan yang disediakan. Pada setiap hari Ahad bulan ini, Jerudong Park Playground dibuka seawal pukul 6 pagi bagi aktiviti JP Kuceria. Untuk maklumat lanjut, ikuti Instagram @Jerudong Park dan Facebook @Jerudong Park Playground.